Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So hari ini topik kita adalah makanan tersedap di Indonesia versi Cirebon, Jawa Barat. Nah, sebelum saya nak menjelaskan makanan apa-apa yang tersedap yang korang must try kalau korang datang sana, saya akan memberitahu dulu. Cirebon itu ialah letaknya 2 jam daripada Bandung. Ya, kalau daripada Jakarta kita datang Cirebon itu naik kereta api dalam 3 jam perjalanan. So kalau kita daripada Bandung, kita naik kereta, naik mobil, ya, lalu highway dalam 2 jam je dah sampai. So saya ada rumah dekat Cirebon, saya sempat stay dekat Cirebon. Tu yang memang saya tahu daripada Cirebon, Bali, Jakarta memang yang yang saya boleh katakan yang banyak makanan kuliner ialah Cirebon, guys. So sememangnya family saya dekat Malaysia pun kalau datang Cirebon, diorang memang sampai macam give up nak try semua kuliner atau makanan yang ada di kota Cirebon. So kita akan mula yang pertama. Ini makanan yang agak-agak macam jarang ada dekat kota lain lah, atau dekat provinsi lain. Tapi kalau macam bakso, soto macam tu kan mesti di kota-kota lain di Indonesia kan banyak jual. So saya akan sebutkan beberapa yang memang jarang kita jumpai di kota-kota lain. Okay guys, yang pertama ada sate kerbau macam ni. Sate kerbau ni kalau di Cirebon kita akan sebutnya sate kalong, guys. Korang tahu kalong tak? Kalong tu kelelawar. Kat Malaysia apa nama kelelawar? Kelelawar juga bukan? Yang macam burung tu, kelelawar. Kelelawar macam ni. Ni kelelawar kan? Dia kan keluarnya kalau malam. Nah, jadi kenapa sate kerbau ni disebut sate kalong? Disebabkan berniaganya malam hari. Masa saya stay dekat Cirebon, pakcik-pakcik yang niaga ni, pakcik-pakcik tahu dah tua, dia akan lalu depan rumah. Dia akan lalu dalam pukul 10 malam macam tu. Nanti dia akan bunyikan macam lonceng lah. So kita tahu bahawa tu ialah sate kerbau. Sate kerbau ni rasa dia manis. Dah tu dia macam daging yang tercucuk di sate dia tu macam nipis-nipis. Macam tu. Jadi macam kita makan dendeng. Korang tahu dendeng kan? Daging yang nipis. Tapi memang tak ada bau langsung. Sedap. Tapi kalau pada saya, orang Malaysia mesti akan macam mudah menerima rasa ni disebabkan rasa sate kerbau ni, sate kalong ni rasanya macam sate dekat Malaysia. Dia macam manis. Sedangkan sate-sate lain dekat Indonesia jarang yang berasa manis. Macam manis tu daripada kicap lah. Tapi maksudnya sate tu akan rasa plain je. Sebab tak diperap. Kalau sate Malaysia kan diperap kan. So rasa dia manis. Even kita tak pakai bumbu kacang, rasa sate dia dah ada rasa manis. Sate kalong macam tu, guys. Dah tu kuah dia pun kuah kacang. Tapi kuah kacangnya lagi cair dibandingkan kuah kacang sate Malaysia yang pekat. So itu dia namanya sate kalong atau sate kerbau. Memang rasanya sedap. Saya bagi markah 10 daripada 10. Memang sedap. Tapi bila yang last saya balik Cirebon tu dalam 2 atau 3 tahun lalu, memang kita akan, pakcik tu dah tak ada lalu lagi dah. Jadi kita kena pandai Google lah. Kita kena cari sate kalong dekat Cirebon. Dia sekarang macam ada jual di satu kedai. Dia tak adalah macam dulu lagi yang round depan rumah macam tu. Saya pun tak tahulah pakcik tu masih ada ke tidak. Sebab yang last memang pakcik tu dah tua dah. Tapi memang sedap, guys. Itulah sate kalong. Nah, tadi kalau korang tengok gambar dia di sebelah sate kalong tu macam ada yang warna putih. Tu macam gaji dia. Lemak-lemak dia. Jadi kalau kita beli, pakcik tu akan tanya, nak isi sahaja ke nak isi dengan lemak? Tapi kalau saya suka isi dengan lemak. Jadi bila kita makan lemak masih panas dengan sos kacang tu, ya Allah, meleleh dalam mulut, guys. Astaghfirullahalazim. Okay, so yang kedua. Okay, yang kedua ialah nasi jamblang. Nasi jamblang, guys. Nasi jamblang ni betul-betul identik. Kalau ni memang betul-betul nasi jamblang identik daripada kota Cirebon, ya. So even pun ada dekat kota lain, dia akan selalu sebut nasi jamblang Cirebon macam tu. Nasi jamblang Cirebon ni yang buat unik dia ialah nasinya, guys. Nasi dia kecil tau. Nasi dia dibungkus dengan daun jati macam ni gambar dia. Nasinya terbungkus oleh daun jati. Bila kita makan nasi kosong tu je agak-agak dalam
lima suap macam tu lah, sebab nasi dia macam sekepal, segenggam tangan je. Okey. Nasi dia tak panas, nasi dia sejuk, tapi disebabkan dibungkus dengan daun jati, dibungkus dengan daun jati, jadi nasi tu macam ada aroma tersendiri tau. Korang takkan pernah dapat aroma nasi macam tu. Jadi even nasi tu pun sejuk, nasi tu dia macam mengeluarkan bau yang unik, yang sedap. Dan untuk lauknya, jangankanlah orang-orang baru datang, macam saya pun yang dia selalu makan, saya macam akan apa nama, macam akan tak tahu nak pilih apa, sebab kan lauknya tu boleh ada sampai 20 lebih macam lauk korang. Tapi yang lauk wajib di nasi jamblang itu ialah sambal goreng jamblangnya. Sambal goreng jamblang, ada semur daging, tahu kuah macam tu. Selebihnya tu kira macam ada perkedel, ada hati ayam kan, ada sotong masak kicap. Dah tu ada apa lagi, macam ada telur puyuh yang dibuat sate macam tu kan, yang dicocok-cocok, ada macam pepes. Itu kira menu lain lah. Tapi menu wajib memang yang selalunya orang akan makan macam tu. Kena wajib ada sambal gorengnya, daging, semur daging. Dah tu tahu kuah tu, memang itu yang kira macam menu wajib yang ada di nasi jamblang. Okay, so korang yang tengok video saya, kalau korang memang minat datang ke Cirebon, please datanglah. Memang Cirebon ni kira kota yang untuk korang berehat. Sebab dalam lebih kurang 1 jam kurang daripada Cirebon tu, kita kalau naik ke arah atas, kita akan jumpa kota namanya Kuningan. Dekat sana tu cuacanya sejuk. Dah tu dia ada macam permandian air panas. Guys, memang korang boleh relaxing dekat sana. Untuk makan pun korang tak payah risau. Korang buka mata, korang jalan je depan hotel korang tu, memang dah banyak berlambak orang berniaga. Yes. Okay, so itulah nasi jamblang. Dan yang ketiga, kita ada empal gentong. Nah, ini juga yang suami saya atau family saya dari Malaysia kalau datang, kira tak sah kalau tak makan empal gentong. Maksudnya kalau macam diorang datang ke Cirebon, tak sah lah selagi dia tak makan empal gentong. Maknanya diorang belum lagi datang ke Cirebon, macam tu. Jadi mereka akan sampai, dah tu esok paginya memang mereka terus nak breakfast empal gentong. Empal gentong ni kira ada 24 jam atau pagi sampai petang je kot rasa. Tapi rasa ada kedai yang buka sampai pukul 8 malam, macam tu. So empal gentong ni macam ni, dia bentuknya lebih kurang macam soto guys, warna-warna kuning kan. Tapi kenapa dia nak makan empal gentong? Disebabkan kuah empal gentong ni dia letakkan di dalam gentong macam ni. Orang niaganya macam ni Orang berniaganya macam ni. Jadi itu kat dalam tu gentong guys. Gentong tu yang terbuat daripada tanah liat. Jadi memang kuah empalnya tu dia masukkan dalam situ. Jadi nanti atas tu dia akan taburkan kucai. Dalam dia ada daging, ada dalaman. Dalaman tu macam babat. Dah tu ada paru, macam tu lah bahagian dalaman. Tapi kalau kita tak nak bahagian dalaman, kita boleh request nak daging sahaja. Rasanya sedap dan dimakannya dengan chili flakes. Selalunya lah. Nanti kita boleh makan dengan nasi putih ataupun dengan lontong. Lontong macam nasi impit kan, tapi yang dibalut dengan daun pisang. Tu kita sebut lontong. Kat sini pun lontong kan, kat Malaysia kan. So itulah empal gentong. Saya pun bagi markah 10 daripada 10. So yang keempat ada docang. Nah, docang macam ni guys. Docang saya macam susah sedikit nak jelaskan disebabkan saya pada masa dulu saya tak berapa suka docang sebenarnya. Hi guys. Baby. Dulu saya tak berapa pandai makan docang disebabkan saya tak tahu nak jelaskan docang tu isinya macam mana. Dalam dia macam ada kelapa, ada keropok. Keropok tu dia kita hidang sekali dekat dalam pinggan tu. Jadi keropok tu kira nanti kita makan macam keadaan basah-basah lah. And then ada lontong kat dalam.
ada sedikit daun pucuk ubi yang dah direbus. Kira-kira macam tu je lah. Korang cuba try Google docang. Tapi memang ramai peminat dia. Docang ni untuk kita breakfast. Tapi saya macam tak berapa boleh makan lah. Tapi sekarang boleh, tapi bukan jenis yang saya akan cari. Tapi ramai peminat docang. Family saya semua suka docang, kecuali saya. Jadi korang pun memang kena try Google docang tu apa. So yang kelima, ada sambal asam. Sambal asam ni favorit saya. Sambal asam dia ni, sambal dia memang terbuat daripada asam Jawa. Macam tu, asam Jawa, ada cili kat dalam tu. Untuk lauk dia ada kangkung yang dah direbus. Ada mihun, rasa saya bukan mihun tu, suun goreng. Ada lagi terkadang dia akan bagi macam jemput-jemput sayur. Kalau di Indonesia kita akan sebut bakwan atau pia-pia macam tu. Jadi nanti dia akan cari-cari, dia akan potong-potong jemput-jemput sayur tu. Dan tu dia akan letak dengan kerupuk, dengan kangkung, ada toge juga. Dan tu dia akan siramkan dengan sambal asam tu. Guys, ini ialah jajanan yang saya akan cari bila saya datang Cirebon. Jadi jajanan ini sebenarnya senang kita cari. Terkadang kan kalau kita pergi macam shopping kompleks kan, nanti dekat seberang jalan shopping kompleks ni selalu ada makcik-makcik, dia akan bawa macam mana kita nak kata macam tadi digambar tu lah kan. Makcik-makcik tu akan dokong je tau dagangan dia. Dia bukan pakai motor ke apa tak. Dia jalan kaki macam tu. Nanti dia akan duduk lah, dia akan cari teras-teras tempat orang yang ramai-ramai. Dah tu dia akan buka dagangan dia tu, dia akan jual. Dah tu murah. Terkadang kita beli ni RM2 pun dah dapat banyak. Sebab isi dia kan macam tu kan, kerupuk besar-besar, memang sedap guys. Saya kalau makan ni tak cukup nak makan satu porsi lah. Saya akan pesan 2 porsi. Sedap. Sambal asam dia tu, ya Allah. So yang keenam, kita ada ketoprak. Ketoprak ni favorit arwah mama saya. Ketoprak ni rasanya dekat kota-kota lain pun kita boleh jumpa lah. Sebab tapi terkadang macam contohlah di Jakarta pun ada yang jual ketoprak. Tapi dekat gerobak ketoprak tu dia akan tulis ketoprak Cirebon. Tapi saya masih tak pasti ketoprak ni asal daripada mana. So kalau ada teman-teman Indonesia yang melihat, boleh komen di bawah ketoprak tu sebenarnya asal dari mana. Tapi nggak masalah sebenarnya asal dari mananya. Yang penting kita bisa menikmati kelezatan rasa ketoprak itu. Ketoprak itu isi dia tahu goreng, ada bihun, kuahnya tuh pakai bumbu kacang guys. Jadi kalau kita baru beli, nanti pakcik-pakcik yang niaga tuh dia akan baru macam menumbuk dekat atas pinggan tuh tau. Dekat yang dia jual tuh dia akan tumbuk, dia tanya nak cili berapa kan. Nanti dia akan bagi bawang putih, bagi cili, dia akan tumbuk atas pinggan tuh. Dia akan tambah kacang, lepas tu dia akan tambah air lah untuk bagi kuah kacang tu cair. Lepas tu dia akan goreng tahu, dia masukkan toge, tahu dengan mihun. Dan tu dia letak lagi kerupuk. Dah kita boleh makan. Ketoprak ini sedap. Dia bagi kecap jugalah atas dia. Sedap guys. So yang terakhir ada tahu gejrot. Ini saya selalu buat guys. Kalau korang pernah tengok scroll YouTube saya pernah buat tahu gejrot versi Cirebon. Tapi alhamdulillah rasanya sebiji. Memang sebiji yang saya makan dekat Cirebon. Dan tu memang happy lah. Tapi lepas saya buat tu, korang percaya tak? Hari-hari suami saya akan beli bawang merah yang kecil tu dengan tahu Cina tu, tahu kopong Cina kan, tahu kosong, tahu kering tu kan. Suami saya akan selalu beli tu. Dia kata bolehlah macam melepas rindu makanan dekat Cirebon. Sebab kan memang itulah saya kata kan, family saya dekat Malaysia suka datang Cirebon sebab makanan kulinernya banyak guys. So okay, saya cerita dulu yang tahu gejrot ni. Tahu gejrot ni, ya Allah, tahu gejrot ni buatnya tak susah tau. Sekejap, kenapa saya sebut gejrot? Disebabkan kalau yang berniaga tu kuah dia tu dia akan letak dalam botol kaca tau. So bila dah siap kita nak makan, dia akan tuangkan botol tu. So bila tuang tu dia akan bunyi gejrot macam tu. So itulah kenapa disebutnya tahu gejrot. Jadi tahu tu kalau di Indonesia kita akan pakai tahu Sumedang. Pada saya tahu Sumedang lebih kurang je dengan tahu kosong yang
dekat Malaysia ni kan. So tahu tu tak payah digoreng, tak payah di steam. Tahu memang bila kita beli terus kita boleh guna. Tahu tu potong-potong je guys, potong-potong. Dah tu kita akan tumbuk cili padi hijau. Cili padi hijau ni seharusnya yang jenis gemuk. Yang jenis gemuk pendek warna hijau. Tu rasanya lagi sedap. Sebab saya pernah try guna cili padi merah atau cili padi hijau yang besar, rasanya tak sedap guys. Macam bau dan rasa dia macam tak sesuai untuk tahu ni. Jadi bila kita ada jumpa tu, bawang pun kena guna bawang yang kecil-kecil. Bawang tu kita tumbuk kasar je. Dengan cili tu kita tumbuk kasar je. Dah kita tumbuk, dah tu air dia daripada gula Melaka, kita bagi asam jawa sikit je. Dengan bagi gula pasir. Tu je kita masak sampai dia bubbling. And then kita kena sejukkan dulu. Sebab tahu gejrot ni jenis yang kita makan keadaan biasalah. Bukan keadaan panas, bukan keadaan sejuk. Keadaan macam suam-suam biasa. Nah, tu kita makan. So, tumbuk tu bagi potongan tahu. Lalu kita siram dengan kuah tu. Rasanya sedap. Pun korang dah boleh try, cuba buat dekat rumah. Kalau korang kira macam, ya ke yang cantik kata ni? Tapi yelah, mungkin korang rasa macam pelik lah tahu ni. Tapi kalau korang try, korang beli je tahu tu kan, sebab ada yang harga RM1 je kan, isi berapa biji je. Korang beli, korang try buat kuah tu. And then korang tumbuk bawang dengan cili. Cili tu ikut sesuka hatilah nak pedas ke tidak. Dah tu korang siram je. Sedap. Bila korang dah rasa, korang cepat komen di bawah atau tag Instagram saya. Tag Instagram saya, tunjukkan gambar tahu yang korang dah try. Inilah salah satu yang korang boleh try dulu dekat rumah. Sedap. Yes, sedap. Kalau memang betul tak sedap, korang boleh komplain dekat saya. Okay? So, itu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 makanan tersedap di Indonesia versi kota Cirebon, Jawa Barat. So, nanti di next video saya akan buat juga makanan tersedap di Bali dan di Jakarta. Karena itu aja kota yang memang boleh saya jelaskan lah, sebab saya pernah stay di 3 kota tersebut. Okay guys, so jangan lupa share video ini bagi video saya lagi berkembang, supaya saya lagi semangat nak membuat konten untuk menghibur korang semua. Jangan lupa tekan like, comment, subscribe. Thank you for watching guys. Assalamualaikum.